Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, tuan-tuan ni hanya beberapa hari, 1-2 hari saja lagi program kita ini sudah berterusan selama hampir 150 malam, 150 pagi, 150 siang, 150 malam. Alhamdulillah, seluruhnya akan berlaku dan terus akan berlaku dengan sokongan dan dukungan tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian. Tanpa tuan-tuan sebagai supporters, tanpa tuan-tuan sebagai likers, tanpa tuan-tuan sebagai mereka yang berminat, apalah artinya kami, tuan-tuan? Apalah artinya saya duduk di sini? Apalah artinya saya menatap tuan-tuan dan puan-puan dengan bercerita tentang kebesaran Allah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bercerita tentang Islam itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, kita dalam rangka membincangkan, tuan-tuan, Allah, apa dia yang Allah sayang kepada kita? Amalan-amalan yang menjadikan Allah sayang, menjadikan Allah cinta, menjadikan Allah kasih kepada kita. Apa dia amalan-amalannya? Saya cuba mengungkapkan nanti, akhirnya ada 12 amalan. Dan kita, tuan-tuan, dah pergi kepada yang pertama. Amalan yang pertama ialah membaca dan mentadabbur Al-Quran. Itu Allah suka sangat, tuan-tuan. Kalau kita pegang kitab sucinya, kita pegang kalamnya, kita pegang wahyunya, antara yang paling gembira, yang paling suka melihat kita melakukan kerja-kerja tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan, menghidupkan sunnah Nabi-Nya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sudah cerita semalam. Kemarin kita dah cerita itu, dah 2 perkara kita dah cerita. Daripada 12 perkara, 2 perkara kita dah cerita, ulang balik. Pertama, kita cerita mengenai membaca dan mentadabbur Al-Quran. Dan kedua, semalam, tuan-tuan, satu hari satu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang disukai oleh Allah, ibadah yang disukai oleh Allah, tuan-tuan, kerja-kerja yang paling disayangi, disukai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apapun. Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan ada ulama yang menyebutkan di pagi ini, kalau dapat kita sebutkan ratusan kali, ribuan kali, tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya pertautan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebut zikir yang keluar daripada mulut kita. Tuan-tuan dan mati sekalian, ya. Tadi ayat yang dibaca, tuan-tuan, dalam surah Ali Imran, tuan-tuan tengok surah Ali Imran ayat 151. Orang-orang yang menyebut mengingati Allah semasa mereka berdiri. Berdiri, dia sebut Allah, mengingati Allah, sebut mengingati. Duduk, berdiri, duduk mengingati Allah. Dan berbaring sambil mengiring, berbaring dengan mengiring, berbaring pun ingat Allah. Mengiring ingat Allah, nak tidur ingat Allah, jaga daripada tidur ingat Allah, hatta masa tidur pun roh kita sentiasa berdampingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, tuan-tuan. Mereka ingat Allah, mereka tengok bulan, mereka ingat Allah. Tengok matahari, mereka tengok Allah. Tengok laut, mereka ingat Allah. Tengok burung yang sedang berterbangan di angkasa, mereka teringat Allah. Tengok kapal terbang, tuan-tuan. Kapal terbang besar, tuan-tuan. Bayang.
Yang dulu yang besar 747, B747. Begitu beratnya. Berapa tan, tuan-tuan, berapa tan. Tapi boleh berterbangan di angkasa begitu lama dalam perjalanan Kuala Lumpur ke London 13 jam. Besi berterbangan yang begitu berat. Bukan besi berat. Kalau 747 boleh ambil sampai dekat-dekat 300-400 orang, tuan-tuan. 400 orang. Kalau seorang saja beratnya dalam 120 kilo, tuan-tuan cuba bayangkan dia. Cuba bayangkan. Macam mana beratnya. Macam mana dia boleh terapung-rapung di angkasa. Tuan-tuan puan duduk, berbaring, mengiring, mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan semuanya ini dengan sia-sia. Kan? Tuhan tidak menjadikan rumput, bahkan hama-hama yang tak dapat dilihat dengan mata. Seperti COVID-19 ini, virus COVID-19, pandemik ini, kita tak dapat tengok, tuan-tuan. Tapi real, tuan-tuan, dia real. Satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang berterbangan entah di mana, tuan-tuan dan puan, mengorbankan berapa juta manusia, akan mengorbankan berapa juta manusia. Negara-negara sekarang yang dulu, tuan-tuan dan puan, antara negara yang mula-mula mengatakan bebas daripada COVID, New Zealand sekarang ber-COVID, tuan-tuan dan puan. Australia di Victoria, tuan-tuan dan puan, sekarang COVID-19. Amerika, tuan-tuan, kematian harian melebihi 1,000 orang, 1,000 orang, hari-hari 1,000 orang. 10 hari 10,000 orang, 20 hari 20,000 orang, 1 bulan 30,000 orang. Bayang. Tidaklah kau jadikan semua itu dengan sia-sia. Hatta, tuan-tuan, virus COVID-19 yang dah jadi pandemik sekarang ini pun tidak sia-sia. Dia ada tugas dia ada kerja dia. Mungkin Tuhan nak menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kau tak nampak. Halus daripada kuman. Kena pakai mikroskop nak tengok, tuan-tuan. Virus-virus daripada COVID-19. Tapi tuan-tuan, bayangkan. Satu dunia stand still. Satu dunia penerbangan, tuan-tuan. Sekarang ni peringkat 5-10% saja penerbangan. Bayang. Penerbangan antara benua tidak ada. Penerbangan antara negara tidak ada. Kalau ada pun penerbangan domestik. Nak pergi Alor boleh, nak pergi Kota Baru boleh, nak pergi Johor Bahru boleh, nak pergi Kota Kinabalu boleh, nak pergi Kuching boleh, nak pergi Jakarta tak boleh lagi. Siapa nak balik ke India tak boleh. Siapa nak pergi negeri China tak boleh. Siapa nak pergi Eropah tak boleh. Siapa nak pergi meeting tak boleh. Semuanya sekarang online, tuan-tuan. Online. Semuanya online sekarang. Saudara yang saya muliakan sekalian, ya. Tidaklah kau jadikan semua ini dengan sia-sia, wahai Allah. Yang nampak. Apa yang sia-sia, tuan-tuan? Adakah Allah jadikan sesuatu dengan sia-sia? Allah jadikan rumput rumpai dengan sia-sia? Tidak. Adalah untuk makanan bumi, adalah untuk makanan haiwan. Adalah untuk menguatkan bumi, akar-akar serabutnya, akar tunjangnya, pasak bumi. Gunung sia-sia? Tidak. Gunung juga merupakan pasak bumi. Laut sia-sia? Tidak. Dalam laut tu trilion dan trilion dan trilion ikan yang besar, yang kecil, yang sedang. Ikan yang sudah pergi sampai peringkat maturity, yang mature. Ikan yang masih anak-anak lagi, bermain beberapa bulan, ikan itu akan ditimba, akan diambil. Akan masuk dalam kuali, akan masuk dalam periuk. Akan dimakan, akan digulai. Tidaklah menjadikan itu dengan sia-sia. Awan, tuan-tuan, tidak sia-sia. Geraknya awan sekurang-kurangnya menutup cahaya matahari supaya tidak terus memanah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Awan, kumpulan awan dalam Al-Quran disebutkan bergerak awan itu. Ada masanya awan itu akan menumbuhkan hujan. Hujan, tuan-tuan, hujan daripada awan-awan itu. Adakah ini sia-sia? Tidak. Apalagi kejadian manusia macam saudara, macam saya ni, sia-sia? Tidak. Perkataan kita sepatutnya tidak sia-sia, perbuatan kita tidak sia-sia, langkah kita tidak sia-sia, dengan isteri tidak sia-sia, dengan anak tidak sia-sia, dengan jiran tidak sia-sia, dengan anggota masyarakat yang lebih luas tidak sia-sia, di tempat kerja tidak sia-sia, tak ada satu pun
Hatta tuan-tuan, sekecil mana kita pun, tak ada pangkat mana pun, office boy, pengantar cepat, tuan-tuan, penyuci pejabat, Allah tak jadikan dia dengan sia-sia. Dia mungkin penyuci pejabat, tapi dia kekasih Allah. Dia mungkin office boy, tapi dia kekasih Allah. Kita mungkin CEO, tapi tidak termasuk kita dalam kekasih Allah. Senarai kekasih Allah tak ada kita. Para penonton yang dihormati sekalian, ya. Ayat yang saya bacakan tadi, tuan-tuan, ya, sambungannya. Wahai Tuhan kami, tidak akan menjadikan semuanya itu dengan sia-sia. Maha suci Engkau, wahai Allah, peliharalah kami daripada azab api neraka. Maha suci Engkau, wahai Allah, peliharalah kami daripada azab api neraka. Subhanaka faqina azaban nar. Selamatkan kami daripada azab api neraka. Ingat Allah, masa berdiri, masa duduk, masa berdiri, masa berbaring, masa mengiring. Tengok kejadian langit dan bumi. Terasa pada dirinya mengatakan, tidak kau jadikan dia dengan sia-sia, wahai Allah. Ya, wahai Allah, maka suci Engkau, maha suci Engkau, subhanak, maha suci Engkau, wahai Allah. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita daripada azab api neraka. Azab api neraka. Pagi-pagi ni tuan-tuan, kita cerita azab api neraka. Para penonton yang saya muliakan sekalian, para penonton, para followers, para likers, laki-laki dan perempuan, yang muda, yang tua, yang lanjut usia macam saya. Mari kita, tuan-tuan, dedikasikan hidup ini untuk Allah. Sesuai dengan yang selalu kita sebut, doa iftitah yang kita baca. Tuan-tuan, ya. Doa iftitah yang kita baca. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala-galanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenaga saya untuk Allah, lidah saya untuk Allah, mata saya untuk Allah, telinga saya untuk Allah, kotak pemikiran saya untuk Allah, otak saya untuk Allah, organ-organ dalaman saya untuk Allah, intelijen saya untuk Allah, kepitahan saya untuk Allah. Inilah dia, tuan-tuan, ya. Kita tak boleh lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba yang diciptanya, creation yang terbaik, tuan-tuan, makhluk yang terbaik, tuan-tuan dan saya, makhluk yang terbaik. The best creations of God, the best. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Mereka dijadikan daripada yang baik-baik, kemudian mereka boleh diturunkan kepada peringkat. Tuan-tuan, dalam peringkat yang terbaik tadi boleh keturun kepada tahap mereka yang sejelek-jeleknya, insan sejelek-jeleknya, makhluk sejelek-jeleknya, kalau kita membelakangi Allah. Kalau kita lupa kepada Allah. Kalau kita tidak ingat Allah. Kalau waktu kaya kita tak ingat Allah. Kalau waktu senang kita tak ingat Allah. Kalau waktu sihat kita tak ingat Allah. Kalau bersama dengan kumpulan kita tak ingat Allah. Kalau berseorang kita tak ingat Allah. Bersama dengan isteri kita tak ingat Allah. Bersama dengan anggota keluarga terdekat kita tak ingat Allah. Di pejabat kita lupa kepada Allah. Di kilang kita lupa kepada Allah. Di taman-taman permainan kita lupa kepada Allah. Tuan-tuan, masa memancing kita lupa kepada Allah. Kita cuba bayangkan. Memancing daripada pagi, tuan-tuan, pukul 9 kita pergi sampai dekat maghrib. Zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib tak sembahyang. Macam mana kita nak ingat Allah? Ingat Allah, tuan-tuan, gambarannya tadi, yang berdirinya, yang duduknya, tuan-tuan, ya. Yang berdiri, yang duduk, yang berbaring. Berbaring itu macam sujud macam itu, tuan-tuan. Ini menggambarkan salat. Salat. Salat beres. Salat 2 rakaat beres. Ada masalah. Salat 2 rakaat. InsyaAllah. Yakin kepada Allah. Beres.
Masalah diri beres, masalah keluarga beres, masalah masyarakat beres, masalah kepimpinan beres, masalah negara beres. Yakin Allah akan membantu menyelesaikannya. Kalau kita ikut cara Allah, kalau kita sayang Allah, kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita segala-galanya kita tumpukan kepada Allah, segala-galanya milik Allah, segala-galanya kita serahkan kepada Allah setelah kita berusaha sedaya upaya untuk menjadikan perkara yang nak dijadikan itu jadi, dan kita berusaha sedaya upaya memberikan bajetnya, allocationnya, memberikan pentadbirannya, pengurusannya. Tuan-tuan, ada perancangan jangka panjangnya, jangka pertengahannya, perancangan jangka pendeknya. Seluruhnya dirancang tip-top. Tuan-tuan, itu semua yang dirancangkan untuk Allah. Untuk Allah. Para penonton yang rahmati sekalian. Pertama tadi, tuan-tuan, ayat tadi bermaksud ingat Allah pada sebayang masa, pada sebarang ketika. Ingat Allah. Jangan lupa walau satu saat. Jangan lupa. Dalam kita berjalan, perjalanan itu tips. Perjalanan ini tips. Perjalanan pergi ke office. Sebutlah tuan-tuan. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa lagi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil buat kereta. Aman, tuan-tuan, ya. Pemanduannya aman, pemikirannya aman, emosinya aman. Bila dia sudah aman, bila kepala sudah aman, hati sudah aman, kita jaga ketenteraman. Tak patuh orang, tak potong orang semahu-mahunya, tak cut in semahu-mahunya, tak overtake semahu-mahunya, tak parking semahu-mahunya, tak melintang jalan semahu-mahunya, tak ikut peraturan tentang speed limit semahu-mahunya. Tapi kalau misalnya kita, hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saban masa, saban ketika, saban saat, saban minit, saban jam, saban hari, saban minggu, saban bulan, saban tahun, saban kurun, mana ada ruang kita nak melakukan yang tak baik? Kerana Allah Maha melihat, bagaimana mendengar, kerana sifat ihsannya yang ada. Bila kita dah ada sifat ihsan, apa dia sifat ihsan? Apa yang kita lakukan, tuan-tuan, kita conscious, kita sedar, sangat sedar bahawa Allah memerhatikan, bahawa Allah melihat, bahawa Allah mendengar, bahawa Allah sentiasa memerhatikan. Dengan wakil Allah, malaikat-malaikat mencatatkan yang baik, yang tidak baik. Kiraman katibin, raqib dan atid. Balik tadi, tuan-tuan, ya. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala berpadu, tuan-tuan. Ada satu kepaduan, kesatuan ini. Ya. Jadi, tuan-tuan, yang saya nak sebut, ya, saya nak bacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya. Hadis itu berbunyi, ya. Nabi ditanya, tuan-tuan, bila Nabi duduk-duduk dengan sahabat ni, tuan-tuan tengok, ya, ada je sahabat yang baru, sahabat yang lama, ataupun orang datang waktu Nabi duduk-duduk tu, tuan-tuan, orang badui ke datang, orang musafir pun datang, peniaga pun datang, tanya Nabi, apa amalan yang paling baik di sisi Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi, apa dia amalannya? Nabi jawab, bahawa kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah menyebut nama Allah. Kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah, apa kamu buat? Menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dikala nazak sakratul maut. Dikala nazak dan sakratul maut, lidah tuan-tuan, lidah saya insya-Allah basah kerana kita menyebutkan nama Allah. Sayangnya kita dengan Allah. Selagi nyawa ada di kandung badan, hanya tinggal beberapa minit saja lagi nyawa di kandung badan untuk hidup di dunia ini. Hati kita tertambat siang, malam, pagi, petang. Mulut kita menyebutkan Allah, 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 ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Saudara,
Satu hadis kursi menyebutkannya tentang intimnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Rapatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Aku sentiasa bersama hamba-Ku selama mana mereka menyebut nama-Ku. Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama dengan kita selagi mana kita selalu menyebut namanya. Macam mana menyebut namanya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam mana menyebut namanya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macam mana menyebut namanya? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Macam mana menyebut namanya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Macam mana menyebut namanya? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Macam mana menyebut namanya? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Tuan-tuan untuk sekalian, itulah dia. Itulah dia tuan-tuan, macam mana kita harus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja mendekati tuan-tuan ya, dalam konteks hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hubungan menegak tu. Sepanjang masa tuan-tuan, kita mesti berada dalam hubungan menegak dengan Allah. Dan hubungan yang melintang, hablum minan nas, hubungan sesama dengan manusia. Muamalatnya, munakahatnya, tuan-tuan. Semuanya. Cara bernegara, cara siasahnya, cara bernegeri, cara mengurus negara, cara mengurus umat sejagatnya, mestilah ikut tentuan cara Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan kita tak boleh lari. Kita tak boleh lari walau sikit pun, seinci pun daripada mesti mengikut cara Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Quran, yang terkandung dalam hadis. Kalau kita tak ikut, tuan-tuan dan puan, kita berada di kategori manusia yang tak termasuk manusia yang disayang, dikasihi, yang dicinta oleh Allah. Tak ke tuan-tuan? Masuk dalam kumpulan yang tidak dikasihi, yang tidak disayangi, yang tidak dicintai, bahkan yang dilaknati nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah. Kita hendak dirahmati, dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita disayangi, dikasihi, cucu kita disayangi, disayangi, cicit kita disayangi, dikasihi, suami kita disayangi, dikasihi. Tetapi suami kita hendaklah menyayangi Allah. Suami kena baca Quran. Suami kena, kalau misalnya hujan lebat, tak pergi masjid mengimamkan salat. Di belakangnya anak laki-laki, belakang anak laki-laki, mak dan anak perempuan. Salat di rumah. Ada satu ruang salat di rumah kita. Kalau tak mampu nak buat bilik, satu sudut. Satu sudut tu ruang hanya rukuk dan sujud, mengingati Allah Subhanahu wa taala, salat. Dan itu yang kita lakukan tuan-tuan ya. Dan saya seronok tengok rumah-rumah orang besar-besar, memang ada surau tuan-tuan, khas. Memang ada surau. Suraunya alhamdulillah. Ada pula orang tuan-tuan yang mampu suraunya ada imam khas. Suraunya ada ustaz khas. Suraunya ada bilal khas. Surau, martabat surau. Dikhususkan untuk orang yang dekat-dekat dan juga pekerja-pekerja dia. Tuan-tuan ya. Saya biasa tengok ya. Orang-orang yang ingat kepada Allah ni, Allah ingat kepada dia. Orang yang kasih kepada Allah, Allah kasih kepada dia. Orang yang cinta kepada Allah, Allah cinta kepada dia. Orang yang mendekati Allah, Allah mendekati dia. Orang yang berjalan mengingati Allah, mendekati Allah, Allah berlari mendapatkan mereka. Bayang tuan-tuan ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Itulah Allah bagi orang Islam, bagi Muslim. Itulah kuasanya yang kita sembah. Allah yang mempunyai nama 99, Al-Asmaul Husna. 99 nama. Tiap-tiap nama itu kita perlu hidupkan dalam diri kita, tuan-tuan. Tiap-tiap nama itu ada huraiannya. Tiap-tiap nama itu ada berkaitan dengan seluruh makhluk di permukaan bumi ini. Sebutkan Ar-Razzaq, Tuhan Maha Pemberi rezeki. Namanya Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Bayang tuan-tuan, semua dapat. Makanan semua dapat. Mana ada orang lapar kat Malaysia? Mana ada orang lapar sampai berhari-harian? Mana orang mati kerana kelaparan? Tak ada di Malaysia. Malaysia adalah negara yang paling hebat dalam dunia ini. Dan saya boleh cerita tentang kehebatan negara kita.
Walaupun dibandingkan dengan negara yang sangat maju dalam dunia ni, tapi Malaysia ada kedudukannya sendiri. Malaysia ada tempatnya sendiri. Malaysia ada kategorinya sendiri. Malaysia ada keupayaannya sendiri. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian. Jadi, okey. Kemudian tuan-tuan dan puan, hadis yang ketiga. Mana-mana orang yang ingin makan minum dengan bebas di syurga. Mana-mana orang. Tuan-tuan dan puan, mana-mana orang. Wahai anak-anak kita, wahai pemuda-pemuda, wahai pemudi-pemudi. Wahai anak remaja kita, wahai orang muda kita. Jika kamu hendakkan inginkan makan minum di syurga dengan sepenuh kebebasan kamu. Dengan sepenuh daya memilih kamu. Kamu pilih apa saja. Nak makan apa saja. Nak minum apa saja. Nak perempuan yang mana apa saja. Ketika itu tak ada ibadat dah. Sembahyang tak ada. Apa pun tak ada. Zakat tak ada. Haji tak ada. Umrah tak ada. Tak ada tuan-tuan dan puan. Kita hanya diletakkan betul-betul tuan-tuan untuk menanti kehidupan yang tidak ada akhirnya. Tuan-tuan akan hidup tuan-tuan yang tidak ada akhirnya, kehidupan di akhirat. Hidup di syurga yang tidak ada akhirnya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syurga menanti kita tuan-tuan dan puan. Syurga menanti kita orang yang beriman. Syurga menanti kita orang yang bertakwa. Syurga menanti kita ialah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga menanti kita kepada mereka yang suka bersedekah, suka berinfak. Syurga menanti kita kepada mereka yang suka mewakafkan. Ada harta mereka wakafkan, bukan untuk milik mereka, milik umum, untuk umum. Aku hendak wakafkan untuk umum, untuk aku dah cukup, untuk anak aku dah cukup, untuk cucu cicit aku pun dah cukup. Tapi untuk masyarakat tak cukup lagi. Aku mesti bina sesuatu untuk masyarakat. Sebab itu, kami di Yayasan Sabha akan membina Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang menyediakan perkhidmatan pendidikan, mendidik teman-teman yang berumur 40 tahun ke atas. Hanya 40 tahun ke atas, laki-laki dan perempuan. Apa namanya? Pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah. Itu yang sedang kita sediakan. Itu yang sedang kita rancangkan. Alhamdulillah. Daripada mana dananya? Wakaf. Wakafkanlah tuan-tuan. Tuan-tuan ada harta, wakafkan. Tuan-tuan ada wang tunai, wakafkan. Tuan-tuan ada apa pun, wakafkan. Tuan-tuan, lepas wakaf, tuan-tuan, zakat. Zakat. 2.5%, 2.5% zakat. Keluar zakat. Keluar zakat, tuan-tuan. Keluar zakat tak rugi. Hadis mengatakan, tidak pernah jatuh miskin orang yang bersedekah. Tidak pernah jatuh miskin orang yang menginfak. Tidak pernah jatuh miskin orang yang terlibat mengeluarkan zakat yang sepatutnya mengikut kiraan haulnya. Jadi tuan-tuan ni, bersedekahlah. Anjung Husnul Khatimah sangat-sangat memerlukan. Sedekah tuan-tuan, infak tuan-tuan, amal jariah tuan-tuan, fisabilillah tuan-tuan ni. Bagilah tuan-tuan ni. Bagilah. Sebahagiannya yang kita ada, tuan-tuan telah enjoy apa yang Allah telah berikan kepada tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan kita harap bertambah-tambah lagi, berganda-ganda lagi, bertambah-tambah lagi, berganda-ganda lagi. Keselesaan yang Allah beri kepada tuan-tuan. Bukan kita cemburu, kita tak ada. Tak ada cemburu, bahkan kita nak galakkan orang Islam kaya. Orang Islam bukan saja kaya beriman. Orang Islam kaya dan beriman, bertakwa. Orang Islam kaya beriman, bertakwa. Orang Islam kaya dan beriman, suka menolong orang lain sesama Islam. Alhamdulillah. Yang tidak Islam pun, sebagai usaha dakwah, kita bisa menunjukkan yang terbaik. Yang terbaik daripada kita. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian ya. Maka dunia, maka dia, kita kena, maka kita ni, kan, tadi yang ayat yang dibaca awal-awal tadi, yang berdirinya, yang duduknya, yang baring ni mengingati Allah, maka dia kena sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun, tuan-tuan kalau tengok ya, tak ada satu benda pun yang kita buat ni tidak ada lillahi ta'ala. Semuanya, kan? Bergerak saja kita, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu bergerak tu kita dah.
Nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semua. Nak sikat rambut, semuanya ada. Doa yang berhubung terus dengan Allah. Doa yang menyebutkan nama Allah. Doa yang diperkaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, untuk hidup ni tipsnya ialah jangan sekali-sekali kita terpisah daripada Allah. Takut waktu kita terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu di hujung usia, entah macam mana terpisah dengan Allah. Tertawan dengan sesuatu, tertawan dengan keindahan dunia, tertawan dengan syahwat, tertawan dengan nafsu. Dah umur 80 lebih, 90 tuan-tuan, 90 lebih. Tertawan dengan nafsu, tertawan dengan kehendak batin jiwa yang tidak pernah selesai, yang tidak pernah habis-habis, yang tidak pernah puas-puas. Saudara, kan dunia ini ada batasnya. Begitu jugalah kehidupan ada batasnya. Adakah benda dunia ini tak ada batas? Tak ada, semuanya ada batasnya. Air laut pun ada batasnya. Kalau tinggi sangat, banjir hebat, habis rumah orang. So dia kan batas-batasnya. Kan? Cahaya matahari menyinari kita, ada batas-batasnya. Untuk meredupkan kita, awan berlapis-lapis awan. Cuba bayangkan tidak ada awan, tuan-tuan. Bayangkan tidak ada awan. Inilah yang tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya rasakan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita dapat sama-sama. Dan saya nak bacakan tuan-tuan dan puan satu lagi yang disebutnya tentang mengingat Allah. Saya dah sebut tadi tapi nak ulang lagi. Ingat ketika senang sebelum susah. Ingat, waktu senang pun kita ingat Allah, waktu susah pun kita ingat Allah. Waktu senang kita ingat Allah, waktu susah pun kita ingat Allah. Waktu jalan kaki kita ingat Allah, waktu naik BMW pun kita ingat Allah. Tuan-tuan, ini dia. Waktu kita bekerja, bawa tuan-tuan makuk tingkat, sikit nasi, telur. Itu saja, nasi dengan telur, tahu kicap, sikit. Itu aja bekal kita. Kita ingat Allah. Sampai kepada sajian macam state banquet punya sajian pun, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun tuan-tuan ketika sihat atau sakit. Sihat ingat Allah, sakit pun ingat Allah. Sakit lagi bertambah-tambahlah tuan-tuan. Sakit lagi bertambah-tambah. Dan kebiasaannya orang sakit ni boleh ingat Allah. Tapi ada juga sakit tak ingat Allah sebab isteri tak ingat Allah yang datang menziarah di hospital. Anak sulung tak ingat Allah. Anak dua tak ingat Allah. Dalam keadaan mak dan ayah nak hidup lagi seminggu lagi. Kita sembang dunia lah tuan-tuan. Ya Allah. Kita sembang dunia. Bergegar bilik dalam ward itu bergegar. Gelak ketawa kita, Masya Allah. Padahal mak dan ayah nak pergi dalam seminggu saja lagi. Pergi selama-lamanya. Macam mana kita campur dengan gelak ketawa macam itu? Macam mana kita dendangkan dengan dunia kepada ibu dan ayah? Macam mana kita boleh memulakan cerita hal dunia ni? Lupa akhirat, lupa Allah, lupa Rasul. Kita lupa, kita ingatkan makhluk-makhluk dunia ni. Kita ingat orang ni CEO dia. Kita boleh jumpa dia. Orang ni managing director, kita boleh jumpa. Orang ni general manager, kita boleh jumpa dia. Malam ini kita jumpa dia. Kita bawa dia ke restoran mana-mana malam ni. Kita makan. Dalam makan itulah kita nak cerita program kita, projek kita, apa dia. Saudara yang saya muliakan sekalian. Kita sekat ketika duduk, berdiri dan berbaring tadi. Ketika bersoalangan atau dalam kumpulan. Dalam kumpulan. Ingatkan kita. Ingatkan. Kalau mereka menyeleweng, kadang-kadang tuan-tuan menyeleweng cerita mengenai akidah. Takut kita mendengarnya. Tuan-tuan, takut kita mendengar perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Perkataan yang celupa yang keluar daripada mulut kita. Mereka cabar Allah, mereka cabar Rasul, mereka cabar agama. Mereka cabar orang agama, mereka cabar mufti, mereka cabar qadi, mereka cabar tuan imam. Mereka cabar mahat tafiz, mereka cabar yang mengalihkan mahat tafiz. Mereka minta diharamkan mahat tafiz. Ini kumpulan-kumpulan yang sedemikian ni tuan-tuan. Saya tak tahulah macam mana ini pemerintah lah. Kita serah kepada pemerintah. Macam mana, how to deal with such person. Such a person. Kemudian, kita ketika bertugas dalam dan luar dan bertugas.
dalam bertugas atau di luar bertugas. Ingat Allah. Dalam bertugas ingat Allah, di luar bertugas pun ingat Allah. Masa nak pergi bertugas ingat Allah, dalam kereta dengan motosikal ingat Allah, dengan basikal ingat Allah. Masa balik pun ingat Allah. Masa jam pun ingat Allah, masa jalan lengang pun ingat Allah. Inilah saudara, ini yang mesti. Macam mana nak buat tuan-tuan? Macam mana kita nak buat? Saudara yang saya muliakan sekalian, ada 2-3 perkara yang kita kena buat. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hubungan kita mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita mestilah tuan-tuan, mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Tak ada ilmu, tak ada kekuatan nak sayang Allah, tak ada kekuatan nak kasih Allah, tak ada kekuatan nak cinta Allah kalau tak ada ilmu. Pasal apa kita nak cinta Allah? Kita tak tahu pasal apa cinta Allah. Siapa itu Allah? Apa kuasa Allah? Apa ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu baca Quran, kita tak buka Al-Quran, kita tak mendekati Al-Quran. Macam mana mungkin kita nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala? Yang tuan-tuan dan puan, daripadanya lah berlakunya sumber Al-Quran itu. Jadi tuan-tuan, itu satu. Nombor dua percontohan lah. Contoh tuan-tuan, contoh. Anak kita nak tengok contoh. Contoh ayah bercakap, contoh ayah memberikan hormat pada orang, contoh ayah memuliakan tetamu, contoh ayah memuliakan orang alim. Sebab memuliakan orang alim dia dekat dengan Allah. Memuliakan orang alim, dapat tempias kita pun mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekati orang yang banyak berkorban, hartanya dikorbankan, masanya dikorbankan, wang ringgitnya dikorbankan, tuan-tuan. Nak berkorbankan masa berkorban, berjihad untuk agama. Tuan-tuan, orang ini dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita kenali dia, kita ziarah dia, pergi ke rumah dia, pergi ke kedai dia, pergi ke toko dia. Ini yang perlu kita lakukan, tuan-tuan. Dan inilah yang perlu dilakukan. Jangan asingkan diri. Dekati mereka. Bukan kita nak projek daripada mereka. Bukan kita nak job daripada mereka. Tidak. Kita hendakkan, tuan-tuan, kawan di syurga. Kita hendakkan bersama-sama menuju ke syurga. Kita tak mau melihat diri kita, kawan-kawan kita, tuan-tuan, terjun dalam neraka. Bukan syurga. Dan kita mempunyai masa lagi untuk menjadi ahli syurga. Saya dah umur 70 lebih, tuan-tuan, ini masih ada masa untuk menjadi ahli syurga. Bila lagi nak jadi ahli syurga? Ingatlah Allah, ingatlah Rasulnya, sayangilah Allah, sayangi Rasulnya, hormati Rasulnya, kasih kepada Allah, bertaubat dengan Allah, kasih sayang kepada Allah, tunjuk kasih sayang kepada Allah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada agamanya, Tuan-tuan, maka dengan itu saya mengharapkan sangatlah, tuan-tuan, sangat-sangat mengharapkan tanda kasih Allah, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok skrin tu. Tuan-tuan tengok skrin dalam telefon tuan-tuan. Tajuk pagi ini, tuan-tuan tengok tu. Saya baca sekarang ni. Tajuk pagi ini, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siri 3. Siri 1 apa dia? Tuan-tuan, membaca dan mentadabbur Al-Quran. Siri 2 apa dia? Semalam siri 2. Apa dia siri 2? Siri 2 semalam, tuan-tuan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siri 3 pagi ini, apa dia, tuan-tuan? Sepanjang masa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang masa dan sepanjang ketika mengingati Allah. Itulah antara amalan yang paling disayangi, dicintai, disukai, dikasihi oleh Allah. Kita rehat sebentar, tuan-tuan. Kita rehat sebentar, insya-Allah. Kita rehat 1 minit, Dan kita akan mengakhirkan pun nanti 10 minit sebelum pukul 7. Kita akan akhirkan, insya-Allah. Kita rehat sekarang, tuan-tuan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks
yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Tuan-tuan dan perempuan yang dimati sekalian, alhamdulillah. Apa seruannya tadi tuan-tuan? Seruan daripada Yayasan Sabaha yang pertama, sumbanglah. Sumbanglah sebagai tanda kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sayang Rasul, sayang agama, cinta Allah, kasih Allah, dekat dengan Allah, bertawab dengan Allah. Sumbanglah tuan-tuan. Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fisabilillah. Bukan untuk tujuan meniaga, tak ada satu sen pun. Bukan untuk keuntungan, tidak. Kita dirikan Anjung Husnul Khatimah yang berharga 12 juta ringgit. Kita nak kumpulkan 4 juta ringgit, cukup 4 juta ringgit, 1/3 daripada total 12 juta, kita boleh mulakan pembinaan, tuan, mulakan pembinaan. Tahun depan ni kita nak mulakan pembinaan dengan syarat kita memiliki kutipan 4 juta ringgit. Jumaat yang lepas, salah satu syarikat korporat dalam negara ini, tuan-tuan, saya pergi ke tempat mereka untuk mengambil cek dan berjumpa dengan CEO-nya, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, cek dari yang berbentuk zakat. Daripada syarikatnya, alhamdulillah, besar juga jumlahnya, besar jumlahnya. Disampaikan kepada saya secara peribadi oleh CEO-nya. Dan mengharapkan insya-Allah sedekah itu membuka satu ruang Allah redha kepada apa yang mereka lakukan, tuan-tuan. Allah, mereka merupakan syarikat yang memberikan khidmat, tuan-tuan, khidmat, servis. Bukan produk tapi servis, menyediakan servis. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga tadi, yang pertama, yang kedua, ingat Allah, yang dalam keadaan apa pun, yang ada ilmu mesti ada ilmu. Yang kedua tadi saya cakap contoh, mak tunjukkan contoh, ayah tunjukkan contoh, terutama ayah-ayah. Di ofis tunjuk contoh sebagai ketua pejabat. Dalam masyarakat tunjuk contoh sebagai pemimpin masyarakat. Dalam negara tunjuk contoh yang baik. Mengingati Allah, sayang Allah, kasih Allah, cinta Allah. Tak pernah kita membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemimpin. Sama ada negeri, sama ada negara, sama ada dunia. Saudara. Dan yang ketiga, doa, banyak doa. Saudara, doa untuk sentiasa ingat Allah. Mari kita tengok doanya. Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala zikrik. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ulang balik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali dah panjang gitu. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Bantu. Syaitan-syaitan, iblis-iblis ni
Menari-nari depan mata kita, menari-nari depan telinga kita, menari-nari dekat tekak kita, menari-nari kat lidah kita. Nak menyimpulkan lidah kita, jangan sebut Allah, jangan dekati Allah, jangan zikirullah, jangan baca Quran, jangan buka hadis. Tu iblis, tuan-tuan, iblis nak kunci lidah kita, nak kunci mulut kita. Iblis, tuan-tuan, berlegar-legar kat telinga kita ni. Jangan dengar, itu Hasan Ali tu, jangan dengar. Ustaz-ustaz tu jangan dengar, asatizah tu jangan dengar. Itu semua temberang, itu semua lapuk punya cerita tu, jangan dengar. Ini semua orang-orang yang tak boleh kompromi langsung ni. Macam Islam tu milik dia ni, macam dia pula, dia lah menceritakan tentang Islam, mengulas tentang Islam, kita tak tahu entah betul atau tidak. Ini dia. Gulungan-gulungan yang cuba memisah jauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai-bagai, tuan-tuan. Apa yang dilakukan secara turun-menurun mengikut hadis, mengikut Al-Quran dan hadis, dicabar mereka sekarang ini. Dicabar. Pembahagian faraid, cara faraid, dicabar sekarang ini. Lelaki menjadi ketua keluarga, dicabar sekarang ini. Prosedur perkahwinan, dicabar sekarang ini. Prosedur perceraian, dicabar sekarang ini. Apa lagi tuan-tuan adik? Nak menghidupkan, nak melahirkan Mahatafis, dicabar sekarang ini. Nak memperluaskan, nak memperbaiki, nak menghidupkan, nak memodernkan Mahatafis dan pondok-pondok, dicabar hari ini. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ini. Di Malaysia ini. Golongan liberal, golongan yang materialis, golongan yang modernis kononnya, golongan yang western educated, golongan yang tidak ada latar belakang agama, nak bercerita tentang agama. Itu yang didengar daripada sahabat-sahabat menyebutkan dan pakar-pakar menyebutkan yang sedemikian. Tuan-tuan, jadi tak pernah terlibat, kakinya tak pernah melangkah sekalipun. Pergi masjid tak pergi, surau tak pergi, majlis ilmu tak duduk, kitab tak baca, Quran tak baca. Tiba-tiba, tuan-tuan, nak haramkan Mahatafis. Tiba-tiba, tiba-tiba, tuan-tuan, menolak hadis, tolak hadis, terus Quran. Inilah cabarannya, tuan-tuan. Inilah cabaran-cabaran nak memisah jauhkan kita dengan agama, dengan Allah, dengan Rasul, dengan, tuan-tuan, the bona fide agama itu. Tuan-tuan, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu, mensyukuri nikmatmu dan melakukan ibadah yang baik-baik untukmu. Lepas ini, tuan-tuan, tanda lagi dah, tuan-tuan. Atas nama kita sayang Allah, atas nama kita kasih Allah, atas nama kita cinta Allah. Tak mau dah, tuan-tuan. Tanda lagi dah. Merokok pun tanda dah. Vape tanda dah. Rokok haram. Vape haram. Tanda lagi dah. Tanda lagi dah. Kelab malam tanda lagi dah. Karaoke tanda lagi dah. Beli nombor ekor tanda lagi dah. Tanda lagi dah. Lalu depan kedai judi, lalu depan pun tanda dah. Ada rasa lawyer, mual. Lalu depan panggung wayang pun tanda dah. Lalu kedai judi tanda dah. Lalu tempat jual benda-benda yang haram, tuan-tuan. Benda-benda yang haram tak mau dah. Rancangan-rancangan televisyen yang dihidangkan depan kita ni, yang tak ada, menyebabkan kita lara, lupa kepada Allah. Tanda dah. Kita nak mati dah, tuan-tuan. Kita nak mati dah ni. Ingat, kita nak mati ni. Ingat, malaikat maut akan datang bila-bila masa saja. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila datang ajal anak Adam itu, malaikat maut akan datang, tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan satu saat. Mereka akan datang. Dia akan datang bertemu dengan kita. Bila-bila. Janganlah kita mati, kita lupa kepada Allah. Janganlah kita mati, kita tak ingat kepada Allah. Janganlah kita mati, kita jauh daripada Allah. Janganlah kita mati, lidah kita, tuan-tuan, beku daripada ingat Allah. Janganlah kita mati, lidah kita keras daripada ingat Allah. Janganlah kita mati, hati kita, tuan-tuan, membatu daripada ingat Allah. Janganlah kita mati, hati kita mati sebelum kita dimatikan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, tuan-tuan, jangan.
Untuk isteri jangan, untuk suami jangan, untuk anak jangan, untuk mak, untuk ayah, untuk mertua, mak mertua, ayah mertua, untuk ipar, seluruhnya. Mari kita rekonstruksi semula. Tuan-tuan, 4 hari lagi begitu, 3 hari lagi, tuan-tuan, kita sudah masuk 1442. Nanti kita cerita yang lain pula, tuan-tuan dan puan. Tahun Hijriah 1442. Apapun tuan-tuan dan puan, akhirnya sebagai tanda kita mengingati Allah dalam berdirinya, dalam duduknya, dalam baringnya, dalam senangnya, dalam lapangnya, dalam sihatnya, dalam seluruhnya. Mari kita yang pertama sekali mendermalah, menyumbanglah kepada anjung husnul khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sumbanglah tuan-tuan, sumbanglah. InsyaAllah. Yang kedua, buku-buku ni tuan-tuan, buku-buku ni. Ni buku-buku ni. Tuan-tuan nampak ni? 3 buku yang saya tulis ni. Ni 3 buku ni. Ini buku. Isteriku. Ini buku ni tuan-tuan ni. Ni. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Nah, dekat lagi. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Dapatkan buku ni tuan-tuan. Dapatkan buku ni. Baru kita tahu macam mana caranya yang terbaik. Mesti kita khidmati ibu dan ayah sampai hari akhir mereka hidup di dunia ini. Kitalah yang memandikan jenazah, kitalah yang mengkafankan jenazah, kitalah yang menjadi imam mensalatkan salat jenazahnya, kitalah yang meletakkan mereka ke liang lahat, kitalah yang mentalkinkan, kitalah yang mendoakan, kitalah yang menjaga hartanya. Make sure adik-beradik termasuk mak dan ayah seluruhnya tidak menyalahgunakan harta yang ditinggalkan walau 1 sen pun, kerana ini akan menyeksa mereka yang pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Dan tu buku yang berikutnya ni tuan-tuan. Ni. Ini guide tuan-tuan. Buku pedoman untuk kita mati dalam husnul khatimah. Husnul khatimah impian setiap muslim. Husnul khatimah impian setiap muslim. Tuan-tuan tengok ni. Inilah bukunya tuan-tuan yang saya tulis khas untuk memberikan pedoman kepada kita. Yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang pengajian tinggi, yang profesor, yang tidak profesor, yang cikgu biasa, yang menelayan, yang petani, yang orang biasa, yang penganggur, seluruhnya kena baca Husnul Khatimah, impian setiap muslim ini. Dan buku yang ketiga tuan-tuan dan puan ni dia. Ni, buku ni tuan-tuan ya. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapat kan tuan-tuan? Saya tulis buku ni khusus untuk memotivasi setiap wanita, muda, kecil, besar, kampung, bandar, di mana pun mereka berada. Tuan-tuan, baca buku ni. Maka sudah terbayang di kepala kita bahawa kita semuanya qualified. Tuan-tuan, semuanya boleh lulus. Tuan-tuan, semuanya adalah berhak untuk menjadi ketua bidadari syurga. Tuan-tuan bukan jadi bidadari, bukan jadi ahli syurga. Lebih hebat daripada itu. Tentu perempuan menjadi ketua bidadari syurga. Ni bukunya. Tuan-tuan, ketiga-tiga buku ni kita boleh seminarkan. Kita boleh seminarkan online. Sekarang ni oleh kerana COVID-19 ni, pandemik ni, kita boleh seminarkan online. Online tuan-tuan, kita buat boleh half day seminar. Seminar setengah hari untuk buku ini saja. Seminar setengah hari untuk buku ini. Dan seminar setengah hari untuk buku ini. Di hari yang lain tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Setengah hari. Pukul 9 sampai pukul 12.45 atau pukul 1 tuan-tuan ni. Online tuan-tuan dan puan ni. Online, jadi kita alhamdulillah tak perlu bergerak daripada rumah saja. Kita boleh mendengar dengan teliti tuan-tuan. Adalah cara-caranya. Kontak kita tuan-tuan. Tuan-tuan kontak kita, telefon kita. Macam mana caranya nak menseminarkan buku-buku karangan saya ini untuk kita menghadam buku-buku ini secara online. Tak payah bergerak daripada rumah, duduk di rumah, kita buka nak besar sikit buka notebook kita. Nak besar sikit bukalah kita punya PC. Tuan-tuan, kalau tidak bukalah kita punya handphone, smartphone kita. Tuan-tuan, kita boleh berbincang secara online, tanya soalan secara online, jawapan secara online, memberikan kuliah secara online, membuat pembentangan cara online. Tuan-tuan, insya-Allah. Dan yang berikutnya ialah tentang kita punya taska. Nursery taska.
Tuan-tuan, kita ada taska, nama taska kita First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Dah setahun 3 bulan umurnya, ada 6 cawangan sekarang. 1 di Bangi, 1 di Kajang, 4 di Kuala Lumpur. Kita ambil anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Ini bukan tadika tuan-tuan, ini taska. 2 bulan sampai 4 tahun. InsyaAllah. Macam mana kita didik mereka? Cara modern, cara profesional, cara komprehensif, cara global, dan cara Islamik. Islamik, global, komprehensif, profesional, modern. Inilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita offer kepada tuan-tuan. Kontak kita tuan-tuan. Untuk tuan-tuan menanyakan untuk anak, untuk cucu, untuk kita tuan-tuan masuk, join dan menggunakan khidmat yang kita sediakan di First Move Childcare Center. Yang selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, saya ingatkan insya-Allah petang ni tuan-tuan, petang ni pukul berapa tuan-tuan petang ni? Hari-hari kecuali hari Sabtu, hari Ahad. Weekdays saja. Weekdays, tuan-tuan, exceptionnya hari Sabtu tak ada, hari Ahad tak ada. 5.50 sampai pukul 6. 10 minit saja. 10 minit live, tuan-tuan. 10 minit live. FB live 10 minit. Macam ni live ni, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, kita akan cerita 2 perkara. Yang pertama, pendidikan anak-anak, pendidikan remaja. Masalah anak-anak, masalah remaja. Isu anak-anak, isu remaja. Dan satu lagi, kerukunan rumah tangga. Kerukunan rumah tangga. Tuan-tuan sampai bawa kereta, isteri duduk sebelah, penumpang-penumpang ada sebelah, tuan-tuan sedang makan-makan di restoran, tuan-tuan pergi ke pasar malam, dah balik dalam kereta, buka 5.50 sampai pukul 6, 10 minit aja tuan-tuan. Hari ini ialah kapsul yang kelima tuan-tuan. Hari ini kapsul yang kelima. 5 minit satu kapsul, 10 minit satu kapsul, 10 minit satu kapsul, 10 minit satu kapsul. Satu kapsul satu cerita, satu kapsul satu cerita, satu kapsul satu cerita. Bila tuan-tuan? 5.50 sampai pukul 6. Setiap petang, setiap weekdays, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Yang tak ada hari Sabtu dan hari Ahad. Malam ni tuan-tuan, malam ni insya-Allah. Malam ni jangan lupa tuan-tuan, malam ni kita datangkan seorang penceramah yang sangat hebat tuan-tuan. Datang daripada luar tapi hebat, bahasa Melayu ni hebat. Logat Negeri Sembilannya pun hebat. Dia ialah Syekh Abdul Razak Al-Masri. Syekh Abdul Razak Al-Masri tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Hafaz Al-Quran, pakar hadis, pakar Al-Quran. Pakar tuan-tuan dengar nanti dia macam mana yang keluar daripada mulut dia. Atas kepakarannya itu tuan-tuan. Dan atas motivasinya, atas kekuatannya, atas suaranya tuan-tuan dan puan. Untuk menggamit kita, mari kita besarkan Allah, muliakan Nabi-Nya, sayangkan agamanya. Itulah dia malam ni tuan-tuan. Al-Fadhil Syekh Abdul Razak Al-Masri bersama dengan kita pada malam ni insya-Allah. Pukul 9 suku malam, 9 suku malam. Jadi besok pagi tuan-tuan, besok pagi jangan lupa besok pagi ni pukul 7. Pukul 7 ni tak tinggal lagi tuan-tuan. Pukul 7 tak pernah tinggal lagi. Pukul 9 suku malam pun tak pernah tinggal lagi. Dah masuk hari yang ke-150. 150 hari berterusan. Pagi 150 pagi, malam 150 malam. Tuan-tuan doakanlah, tuan-tuan doakan kami sihat, doakan kami selamat. Sekarang pun ada batuk-batuk sikit tuan-tuan. Tapi nampaknya dia dah reda sikit, alhamdulillah. Dia reda bila dah bila dah berdepan dengan tuan-tuan ni, reda. Kerana tuan-tuan doa, nampaknya tuan-tuan doa. Jangan lupa like and share. Like and share, like and share. Like and share. Tagkan kawan kita. Tuan-tuan ada kan konteks, WhatsApp punya kontak, Facebook punya kontak, Twitter punya kontak, apa pun sebarkan, like and share and tag mereka tuan-tuan. Yang kedua, kita punya YouTube. Dr. Hassan Ali. YouTube kita Dr. Hassan Ali. Subscribe tuan-tuan, subscribe dengan kita punya YouTube. Satu lagi kita ada Instagram. Instagram kita Dr. Hassan _Ali. Dr. Hassan _Ali. Tuan-tuan tuan-tuan like and share kita punya Instagram. Dan of course lah tuan-tuan kita punya web page, kita punya FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Sebarkan. Tuan-tuan, malam ni tuan-tuan dengar daripada Syekh Abdul Razak. Dia pun mengatakan, the little thing that we can do, the smallest thing we can do, the minute thing we can do is get this program, sebarkan, like and share.
You klik satu button itu sudah ibadah. Klik satu button itu, kita sudah terlibat dalam dakwah, mendakwahkan agama Allah SWT. Do that, saudara. I just recommend, I just suggest to you, please just do that. Just click the button supaya orang ada like and share kepada program kita ini. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan ya. Kita berjumpa lagi, tuan-tuan dan puan ya. Minta maaf. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada 20 hari bulan hari Khamis malam Jumaat, kalau semuanya berjalan dengan baik, pertama kali ini agaknya setelah 20 tahun saya diamanahkan untuk menjadi moderator program perdana khas dalam RTM TV1 tuan-tuan. Hari Khamis malam Jumaat pukul 9. Antara ahli panel kita Dr. Farid Rabi, antara ahli panel kita ialah Datuk Badli Shah, antara panel kita ialah Profesor Dr. Sharifah Nur Hayati. Saya moderatornya.